Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi yang merupakan pertemuan kita bagi siri yang ke-29, juzuk yang ke-29. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apakah tujuan setiap surah yang diturunkan oleh Allah yang terletak pada juzuk 29 dan apakah ciri-ciri yang ada pada surah-surah yang berikutnya. Jadi moga-moga kita semua mendapat manfaat, mendapat rahmat, mendapat berkat dari Allah. Kita mulakan dengan juzuk 29. Okey, tuan-tuan dah ada nota kan juzuk nombor 29? Okey, kita tengok juzuk 29 ni surah apakah yang berada pada juzuk nombor 29. Okey, kejap Tuan-tuan dah dapat nota, jadi manfaatkan nota tu. Dalam masa sama, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan ya. Sila buka Al-Quran, sila buka Quran terjemahan dan kalau boleh ada sesuatu yang nak dicatat, tolong catat. Kerana maklumat dalam juzuk 29 ini, tuan-tuan perempuan kena banyak juga untuk membuat catatan tambahan. Baik, kita pergi kepada juzuk 29. Baik, juzuk 29 ni, ia terdiri daripada 11 surah. Bermula daripada surah Al-Mulk. Sebab tu juzuk 29 juga dipanggil dengan juzuk Tabaraka. Macam kita biasa kalau nak belajar juzuk 30, setengahnya dia tak kata juzuk 30. Dia kata juzuk Amma. Sebab juzuk Amma dimulakan dengan surah Amma Yatasa'alun. Itu dipanggil juzuk Amma. Jadi juzuk 29 juga boleh dipanggil dengan juzuk Tabaraka. Kalau dengan juzuk 28, dipanggil dengan surah Al-Mujadalah, dia panggil juzuk Qad Sami'a. Jadi kalau dengan juzuk Tabaraka ni, maknanya suratul Al-Mulk. Al-Mulk surah yang berada yang pertama bagi juzuk yang ke-29 dan surah yang terakhir iaitu surah yang ke-11 yang berada dalam juzuk Tabaraka ataupun juzuk nombor 29 ini adalah surah Al-Mursalat. Surah Mursalat ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan surah yang terakhir yang Nabi membaca dalam solat maghrib lepas tu Nabi wafat. Pada hari berikut tu adalah surah yang terakhir yang Nabi baca dalam solat maghrib, suratul Mursalat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, itu surah Mursalat. Okey, ada berapa surah? Ada 11 surah. Okey, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij sampailah kepada surah Al-Mursalat. Ke-11 surah yang berada pada juzuk Tabaraka ni, juzuk 29 ini, para ulama mengatakan semuanya adalah surah Makkiyah. 11 surah ni dia surah yang turun sebelum hijrah. Maknanya 11 surah ni fokus dia memberi tumpuan berkaitan dengan al-aqaidi. Dia berkaitan dengan membentuk keimanan, memantapkan akidah. Itulah pada 11 surah yang terkandung dalam juzuk Tabaraka. Baik, kita okey,
Juzuk Tabaraka ni, 11 surah ini, kalau siapa yang ada Quran, terjemahan ataupun Quran yang tiada terjemahan, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 562 sehingga muka surat 581. Itu adalah jumlah muka surat yang berada untuk juzuk 29. Kalau kita himpun semua sekali ayat daripada surah Al-Mulk 30 ayat, campur sampailah surah Al-Mursalat 50 ayat, semua sekali lebih kurang ada 431 ayat. Bermakna siapa yang menghabiskan juzuk 29, juzuk Tabarakah, dia telah membaca 431 ayat. Itu pengenalan juzuk yang ke-29. Baik, kita terus kepada surah yang pertama, iaitu Suratul Mulk, 30 ayat. Jadi tujuan surah Al-Mulk adalah Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita semua, kepada orang beriman, bahawa kuasa memerintah, kuasa pemerintahan Al-Mulk, Allah Ta'ala ni dia memerintah, dia mentadbir kuasa pemerintahan semua kat tangan Allah. Semua berada di tangan Allah. Sama ada pemerintahan tu di muka bumi dan sama ada pemerintahan itu di dunia, di bumi ke, di langit ke, sama ada bumi ni masih ada ataupun bumi ni dah tak ada di akhirat, semua kuasa pemerintahan itu di tangan Allah. Itulah pada ayat yang pertama yang kita boleh jumpa nanti. Sebab tu surah Al-Mulk dia fokus, dia memberikan tumpuan kepada kekuasaan Allah yang memiliki kuasa memerintah. Baik, kita terus pergi kepada sinopsis dia. Okey, sinopsis surah Al-Mulk ini, 30 ayat tersebut kita boleh bahagikan kepada 4 kumpulan ayat yang besar. 30 ayat kita bahagi dia kepada 4. Yang pertama, kita tengok kepada pembuka surah Al-Mulk 5 ayat yang pertama. Okey. Saya tidak bawa contoh. Dekat juzuk 29 ni saya memang tidak bawa contoh-contoh ayat. Jadi sebab kita dah masuk juzuk 29, maksudnya kita dah tahu dah. Apabila kita nak belajar je setiap malam, kita perlu buka apa? Kita perlu ada apa di tangan kita. Jadi kena ada Quran. Jadi siapa yang nak dia rujuk surah Al-Mulk, dia boleh buka pada muka surat 562 sehingga muka surat 564 suratul Mulk. Okey, pada 5 ayat pertama suratul Mulk, kita akan dapat belajar Allah Ta'ala mengemukakan bukti-bukti yang Allah itu dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Bukti itu ada 3. Bukti dia. Tapi bukti dia tu, tuan akan tengok dekat sinopsis ni penting untuk membezakan ayat. 5 ayat pertama dekat pembukaan surah Al-Mulk, Allah Ta'ala fokus tentang kekuasaan dia yang di dunia. Sebenarnya Allah berkuasa di akhirat, tapi kita fokus dulu 5 ayat pertama ni Allah nak cerita semasa dunia ni, apa kekuasaan Allah yang ada. Ada 3 sebenarnya. 3 tu tuan-tuan salin. Duduk pada ayat 1 sampai 5. Yang pertama Allah Ta'ala cerita dia ada kuasa menghidupkan al-hayah. Dia ada kuasa mematikan al-maut wal hayah. Dia tidak ada makhluk lain yang ada kuasa mematikan dan ada kuasa menghidupkan. Siapa dia? Adalah Allah. 2. Dan satu lagi dalam 5 ayat pertama suratul Mulk, Allah menyebut tentang ada satu ciptaan Allah yang sangat besar, iaitu 7 langit. Kita lihat dalam suratul Al-Mulk pada 5 ayat pertama. Jadi waktu agak singkat, jadi saya tak sempat nak sebut spesifik ayat dia. Tapi ada 3 bukti. Yang Allah Ta'ala dia berkuasa mencipta, dia menghidupkan, dia mematikan, dia sebut tentang 7 langit yang luas. Sebab semua orang tahu, langit ni besar, lepas tu ada 7 sab'u tibaqa, ada 7 lapisan. Baik, kita pergi kepada pecahan ayat yang berikutnya, pecahan kumpulan ayat yang kedua dekat suratul Mulk, kita ambil ayat 6 sampai ayat nombor 12. Ayat 6 sampai ayat nombor 12 suratul Mulk, okey, mudah ingat macam ni. Semua Al-Mulk adalah membuktikan Allah itu berkuasa. Kena faham macam tu. Semua surah Al-Mulk ni membuktikan Allah itu berkuasa. Okey, cuma pada pembahagian. Ada kalau 5 ayat pertama tadi Allah berkuasa di dunia macam mana?
Lepas tu di ayat 6 sampai ayat nombor 12, Allah menyebutkan tentang kekuasaannya yang ada di hari akhirat. Ayat 6 sampai ayat nombor 12. Sebab tu kalau kita baca ayat nombor 6, kita akan jumpa cerita ayat tu dekat hari akhirat. Dekat ayat kat hari akhirat, sama ada pada orang kafir Allah nak bagi azab atau Allah nak bagi syurga. Itu kuasa Allah. Pemilik syurga adalah Allah, pemilik neraka juga adalah Allah. Dia kuasa pemerintahan akhirat, dia yang pegang di tangan dia. Itulah yang Allah nak paparkan. Jadi kita kena faham, belajar sinopsis ni dia membantu untuk mudah nak hafal suratul Mulk. Kita dapat rasa nak baca ayat tu, senang tahu kita nak berhenti ayat di kat mana, tahu cerita dia. Lepas tu masuk pada kumpulan ayat 13 sampai 24, dia fokus balik dekat dunia. 13 sampai ayat nombor 24, dia memberi fokus tentang kekuasaan Allah di dunia, tapi dekat ayat 13 sampai 24 ni, dia ada satu pertambahan maklumat. Allah itu berkuasa dengan dia menyebut tentang ilmu dia yang sangat sempurna. Sebab tu kalau siapa buka ayat nombor 13 suratul Mulk, muka surat 563, dia akan jumpa tentang Allah Ta'ala tahu benda yang cakap perlahan, apatah lagi yang dicakap secara kuat. Lepas tu Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang ada dekat dada. Kita kena baca. Lepas tu surah Al-Mulk, dia menyebutkan tentang ilmu Allah yang sangat detail. Dia kata Al-Latiful Khabir. Tuan-tuan kena lihat pada ayat nombor 13 sampai ayat nombor 24, apakah kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala yang empunya yang ada dekat dunia ni. Dekat situlah yang Allah Ta'ala cerita bumi, pergilah jalan mana-mana mencari rezeki, lepas tu Allah ancam dengan azab daripada langit. Kena baca pada ayat 13 sampai 24. Okey, maksudnya begini. Kalau dekat muqaddimah, Allah cerita tentang dunia kekuasaan dia. Lepas tu untuk di hari akhirat, lepas tu patah balik dekat dunia. Penutup bagi suratul Mulk, 20 ayat 25 sampai ayat 30, Allah gabungkan kedua-dua alam tadi. Kalau yang 3 sebelum ni pembahagian dia di dunia, akhirat, dunia, maka dekat kumpulan ayat yang terakhir 25 sampai 30 ni, Allah menyebutkan tentang kekuasaannya yang dia boleh buat, yang ada di tangan Allah di dunia ataupun juga di hari akhirat. Jadi kesimpulan dia, Al-Mulk merujuk pergi kepada tujuan surah tadi. Allah nak bagi tahu kepada kita, nak masukkan dalam hati kita, dalam minda kita, bahawasanya yang berkuasa tu Allah. Kerajaan alam ni, dunia ni adalah kerajaan Allah. Akhirat tu pun kerajaan Allah. Semua Allah yang punya. Jadi dalam Al-Mulk ni dia memberikan bukti. Sebab tu kadang-kadang siapa pernah ikut tadabbur surah Al-Mulk yang saya bimbing, kita telah keluarkan ada 15 bukti Allah itu berkuasa. Itu kalau kita nak tengok kepada bukti Allah berkuasa saja. Tapi untuk sinopsis kita tahu, ada yang cerita semasa dunia, ada di hari akhirat. Dekat dunia dan Allah kabung dunia dan akhirat pada 25 ayat sampai 30. Okey, selesai suratul Mulk. Kita terus kepada surah yang kedua, iaitu surah Al-Qalam. Okey, suratul Qalam yang ada lebih kurang 52 ayat. Surah Al-Qalam ni tuan-tuan dan puan ya, kalau siapa yang ada Quran, dia boleh rujuk muka surat 564 sehingga muka surat 566. Surah Al-Qalam ni adalah di antara surah yang awal-awal. Ni di antara 4 surah yang turun awal. Tapi bukan keseluruhan surah Al-Qalam. Tapi ada ayat-ayat yang permulaan Al-Qalam di antara 4 surah yang turun awal. Kalau 4 surah yang turun awal ni, dia bukan turun ke semua ayat dalam surah tu. Contohnya 5 ayat pertama turun Al-Alaq. Lepas tu ada kaitan dengan surah Al-Qalam, ada kaitan dengan surah Al-Muzammil, kita akan baca nanti. Lepas tu surah Al-Muddathir, lepas tu surah Al-Qalam. Ni di antara 4 surah yang awal-awal turun ketika mana tu Nabi berada di Mekah. Jadi apabila Nabi dah kena dakwah, maka kan mula-mula nak dakwah, jadi orang terkejut. Jadi itu yang dekat surah Al-Qalam, mereka telah menuduh Nabi ini majnun. Nabi ini adalah seorang yang gila. Kalau tuan nak tahu ayat dia, sekejap lagi kita masuk kepada sinopsis. Tapi kita pergi kepada tujuan surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ni, Allah Ta'ala nak menafikan
mana-mana tuduhan yang telah dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara tuduhan yang berat, mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni adalah gila. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak defend Nabi ni tak gila, Allah Ta'ala paparkan yang Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Sebab yang hantar Nabi Muhammad tu jadi Rasul adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala ni dia Tuhan yang maha berkuasa, kita baca dekat ilmu tadi, lepas tu dengan ilmu Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka Allah Ta'ala tahu bahawa Muhammad ni dia tidak gila. Okey, kita tengok kepada sinopsis dalam suratul Qalam, yang suratul Qalam ini sinopsisnya kita bahagikan kepada 3 kumpulan ayat yang besar. Okay, yang pertama kita boleh lihat pada pembukaan surah Al-Qalam. 7 ayat yang pertama suratul Qalam. Daripada 52 ayat tadi, 7 ayat pertama suratul Qalam kita letak di bawah tajuk pembuka surah, yang mana pembuka suratul Qalam Allah nak menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia bukanlah seorang yang majnun, dia bukan seorang gila. Bahkan tetapi Nabi ini dia mempunyai khuluqun azim, dia mempunyai akhlak yang sangat agung. Dia tak gila, tapi dia seorang yang sangat mulia, mempunyai akhlak yang agung. Itulah ayat 1 sampai ayat 7. Cuma dalam nota juzuk Tabarakah ni, juzuk 29 ni saya tak bawa contoh ayat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila siapa nak buka suratul Qalam, tengok muka surat nombor 564, kita akan jumpa permulaan suratul Qalam. Ada 16 ayat pada muka surat 564. Kalau tuan-tuan nak tengok tentang orang tuduh Nabi ni gila, tuan-tuan boleh lihat pada ayat nombor 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dekat situ. Sebab apa? Sebab surah ni ayat awal-awal turun. Jadi Nabi baru nak menyampaikan dakwah. Jadi kalau orang tuduh Nabi gila, maknanya apa Nabi sampaikan ni orang tak akan terima lah. Betul tak? Jadi kalau orang tuduh dia tu gila, jadi orang akan abaikan, tak nak dengar. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah yang defend Nabi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lepas tu ayat nombor 4 Allah Ta'ala kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan sesungguhnya engkau ini mempunyai akhlak yang agung. Okey, itu 7 ayat yang pertama. Lepas tu jika kita ambil pecahan ayat yang agak besar juga, daripada ayat 8 sampai ayat nombor 43. Okey, ini saya ambil ayat ni besar, kumpulan ayat ni besar, para ulama bahagikan, tapi sebenarnya dia akan pergi ke mana tahu? Dia akan pergi kepada yang pertama adalah untuk mengukuhkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, isu besar dia sebenarnya banyak kepada apa? Allah Ta'ala nak membangkang sikap-sikap orang Arab musyrikin. Allah Ta'ala cerita apa sikap mereka. Dan yang ketiga, Allah sebut apakah balasan yang Allah boleh beri kepada orang yang menolak Nabi ni. Yang menduduh Nabi gila, maka mereka akan tolak apa saja Nabi cakap ni pada ayat 8 sampai 43. Okey, agak besar kan pecahan dia. Okey. Kalau tuan-tuan nak kecilkan lagi lah. Kalau tuan-tuan nak kecilkan lagi, ayat 8 sampai 43 ni boleh tuan-tuan tulis. Saya sebenarnya tak nak tuan-tuan terima bulat-bulat daripada saya. Saya nak tuan-tuan juga, sebab tu saya selalu pesan. Lepas belajar, cepat-cepat buka Quran, cari apa-apa yang telah pun kita katakan. Supaya tuan-tuan akan nampak nanti. Okey, tak apa. Sebab bulan puasa kan. Okey. Kalau tuan-tuan nak pecahkan lagi ayat, tolong catat. Okey, tuan-tuan boleh pecahkan dalam ayat 8 sampai 43 ni. Tuan-tuan boleh asingkan ayat 17 sampai 33. Tuan tulis kat situ. Tuan-tuan boleh letakkan ayat 17 sampai 33. Allah Ta'ala cerita tentang kisah pemilik kebun. Tuan-tuan tulis kat situ. Siapa yang ada Quran terjemahan, dia buat siap-siap tulis cepat-cepat. Ayat 17 sampai 33, kisah pemilik kebun. Kisah pemilik kebun,
Dia bukan dalam Suratul Kahfi tu. Ni ada satu cerita lain. Dia punya kedekut nak ambil buah tu, dia sorok-sorok dia keluar pergi ambil buah dia dari kebun. Ayat 17 sampai 33 dia panggil kisah Ashabul Jannah. Orang pemilik kebun. 17 sampai 33. Okey, kalau kita nak pecah, ada satu lagi bahagian boleh pecah. Boleh pecahkan lagi ayat ni. Okey. Tuan tulis. Ayat nombor 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13. Tulis. 11 sampai 13. Tuan tulis. Ada 9 sifat orang-orang yang membangkang Nabi. Dia sebenarnya ada pada tajuk bangkangan kepada Nabi tu. Tapi dia umum kan? Dia umum. Okey. Dia sebenarnya ayat besar dia macam itulah. Mula-mula nak mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyaknya kepada apa? Allah Taala menolak apa saja yang mereka telah lakukan kepada Nabi dan Allah sebut balasan dia. Okey, tuan tulis. Ayat 11 sampai 13 ada 9 sifat yang ada pada orang Arab musyrikin. Apa 9 sifat tu? Tuan tulis. Ayat 11 sampai 13. Tuan cari 9 sifat tu apa. Tapi saya sebutlah ya. Saya sebutkan ayat dia, tak apa. Saya sebutkan dekat mana 9 sifat yang ada pada 3 ayat. Ayat 11 ada, ayat 12 ada, ayat nombor 13 ada. Okey. Sifat pertama, tuan tulis. Tuan tolong buka Quran. Saya takkan ulang banyak kali sebab waktu ni saya perlu bahagikan dengan baik. Okey. Yang pertama, yang ada 2 sifat pada ayat nombor 10. Okey. 2 sifat lagi pada ayat nombor 11. 3 sifat pada ayat nombor 12. 2 sifat pada ayat nombor 13. Ada 9 sifat yang ada bagi orang-orang kafir musyrikin. Yang pertama apa? Halafin. Halafin yang banyak bersumpah. Yang kedua adalah mahinun, yang suka menghina. Ayat nombor 11 ada 2. Hamazin, yang suka mencela ke mana kemari. Madzaim, masyaim binamin, yang suka menyebarkan fitnah. Pada ayat nombor 13 ada 3 sifat. Yang pertama apa? Manna'il lil khairi, yang ayat nombor, maafkan saya, ayat nombor 10 ada 2 kan? Ayat nombor 11 2. Okey, ayat nombor 12. Dia ada 3 kat situ. Ayat nombor 12, manna'il lil khairi. Siapa ada Quran dia garis je dulu. Dia garis, nanti terjemahan dah ada tak apa dah. Okey, saya tulis. Okey, bermula ayat nombor 10. Halafin 1, mahin 2. Lepas tu ayat nombor 11 hamazim 3. Yang keempat masyaim binamin. Okey, yang kelima manna'il lil khairi, yang keenam mu'tadin, yang ketujuh athimin, dan yang ke-8 utullin, yang ke-9 zanim. Nanti tengok terjemahan dia. 9 sifat yang ada pada orang Arab musyrikin ketika mana surah Al-Qalam ini, setelah surah Al-Qalam menceritakan kepada kita. Baik, kita pergi kepada penutup surah Al-Qalam. Okey, surah Al-Qalam ni ayat 44 sehingga ayat nombor 52. Dekat kumpulan ayat ni dah dipecahkan pun sebenarnya. Okey. Pada ayat 44 sampai 52, Allah Ta'ala menyebut tentang yang pertama, Allah nak buat kepada mereka istidraj dulu. Istidraj ni maksudnya Allah Ta'ala kayakan mereka, Allah bagi dia kemewahan, kekayaan, tapi nanti dia akan mati dalam kekayaan tersebut tanpa dia bersyukur. Itu dekat istidraj. Kita kena cari, kita tulis. Ayat nombor 44 sampailah ayat nombor 40. Kita baca sampailah ayat nombor 47 lah. Kita boleh ambil. Lepas tu, dalam ayat ni juga Allah ada sebut kisah Nabi Yunus. Ayat nombor 48 sehinggalah ayat nombor 50. Allah Ta'ala suruh Nabi ni banyakkan bersabar. Kena mantap lagi sabar. Lebih lagi daripada Nabi Allah Yunus.
Kalau Nabi Allah Yunus kan akhirnya apabila umat dia tak nak beriman, akhirnya dia keluar daripada kampungnya dengan sangkaan dia orang dah tak nak beriman dah. Tapi Allah Ta'ala pesan, ingat, bersabarlah kamu. Allah Ta'ala kata, bersabarlah kamu Muhammad. Kau jangan jadi macam Nabi Yunus. Bukan Nabi Yunus dia tak sabar. Tapi Allah Ta'ala suruh tambahkan lagi sabar kepada Nabi SAW. Ada kaitan dengan kisah Nabi Yunus. Dan yang terakhir, Allah menafikan Nabi Muhammad ini bukanlah seorang yang gila. Tuan-tuan baca pada ayat nombor 51. Tuan akan jumpa sekali lagi penutup suratul Qalam bertepatan dengan permulaan suratul Qalam. Kalau permulaan suratul Qalam ayat nombor 2 Allah Taala menafikan nabi itu bukan gila, maka ayat nombor 51 Allah juga menyebutkan bahawa nabi itu dia bukanlah seorang yang gila. Wa yaquluna innahu lamajnun. Ayat nombor 51. Okey, habis suratul Al-Qalam. Kita terus pergi kepada suratul Al-Haqqah. Nak baca Al-Haqqah tu pun macam susah kan, panjang tu. Al-Haqqah tu ada sebab. Kenapa baca panjang macam tu? Kenapa ada sabdu? Kemudian ada qaf pula tu. Itu kena belajar dekat nama-nama surah. Saya akan terangkan. Kenapa bunyinya panjang tu menunjuk kepada makna apa. Tetapi Al-Haqqah ni sendiri, kan nak sebut susah. Al-Haqqah. Kan pada bunyi dia. Okey. Siapa yang ada Quran, kalau dia nak tengok ayat yang terkandung dalam suratul Al-Haqqah, dia boleh buka pada muka surat 566. Buka muka surat 566 sehingga 568, dia akan jumpa tentang Al-Haqqah. Okey, surah Al-Haqqah ni adalah surah yang menjelaskan bahawa kiamat itu benar. Satu. Sebab tu namanya Haqqah. Haqqah. Kita sebut hak kan. Suatu yang hak ada pada nama Al-Haqqah. Okey. Dan kiamat ni benda yang serius. Dan tidak boleh dia buat main-main. Itu sebenarnya tujuan surah Al-Haqqah. Daripada perkataan Al-Haqqah itu sendiri sudah menunjukkan, dia punya bunyi saja ayatnya, itu pun sudah menunjukkan kepada apa? Kedahsyatan hari kiamat tu. Nanti kita akan belajar dekat nama-nama surah. Baik. Surah Al-Haqqah ni, kita boleh pecahkan yang ayatnya lebih kurang ada 52 ayat, kita boleh pecahkan kepada dalam nota tu saya bawa contoh dipecahkan kepada 4 kumpulan ayat yang besar. Okey, kita tengok pada muqaddimah dulu. Okey, kalau kita tengok pada muqaddimah surah Al-Haqqah ni, pembukaan 12 ayat yang pertama menceritakan tentang keagungan hari kiamat tu. Macam ni kita tahu keagungan hari kiamat? Kita tulis, tuan-tuan tulis. Allah Ta'ala menggunakan uslub. Uslub ni Allah menggunakan gaya bahasa pendekatan. Allah Ta'ala membuat atikraru, pengulangan. Diulang tu. Al-Haqqah, ulang lagi. Al-Haqqah, lepas tu ulang lagi. Wa ma adraka mal-Haqqah. Dia ngulang sampai 3 kali perkataan Al-Haqqah tu. Lepas tu pula Allah menggunakan kaedah al-istifham. Menggunakan uslub gaya bahasa bertanya. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Itu kaedah tu siapa belajar, dalam pengulangan, apabila perkulangan maknanya membawa kepada maksud penekanan. Lepas tu pula bentuk bertanya tu sendiri adalah untuk mengagungkan, untuk tafkhim wa ta'zim yang ada pada hari kiamat itu. Kemudian dalam masa yang sama, dalam kumpulan ayat 12 ayat pertama ni Allah telah menyebut contoh siapakah kaum yang dia mendustakan para rasul, dia tidak percaya kepada tentang azab ni. Allah Ta'ala bagi contoh, mereka sendiri telah kena azab. Kita kena cari siapakah kumpulan, golongan umat-umat terdahulu yang telah Allah Ta'ala azab mereka. Kita kena cari bermula daripada ayat nombor 4 sampailah ayat nombor 12. Okey, cari. Kerja, tugas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita pergi kepada pecahan ayat yang kedua. Ayat 13 sampai 37. 13 sampai 37, Allah Ta'ala nak cerita tentang, tadi Allah Ta'ala dah agungkan kiamat kan? Maka Allah Ta'ala sebut, macam mana kiamat tu dia akan berlaku. Ni dipanggil permulaan kiamat. Okey, tuan-tuan kena ingat begini. Kiamat ni dipanggil kiamat, sebenarnya kiamat kalau bangkit dari kubur tu. Itu dipanggil kiamat yang sebenar.
Tapi sebelum nak jadikan kiamat sebenar tu, dia akan ada permulaan-permulaan kiamat. Jadi permulaan-permulaan kiamat itu ada Allah Ta'ala cerita di antara ayat 13 sampailah ayat nombor 30. Contohnya apa? Contohnya, mesti ada tiup sangkakala dulu. Lepas tu gunung Ghana dihancurkan. Lepas tu langit ni jadi terbelah. Lepas tu turun para malaikat. Itu sebenarnya cerita-cerita permulaan nak jadi kiamat, dan masa kiamat tu berlaku apa jadi? Malaikat turun. Sampailah ayat 37. Allah nak cerita semasa hari kiamat tu berlaku, apakah yang berlaku? Tuan-tuan kena baca ayat 13 sampai 37. Okey. Dah habis, dah faham, Allah Ta'ala letakkan di antara ayat 38 sampai ayat nombor 48, Allah Ta'ala membenarkan, mengukuhkan, menguatkan akan wahyu Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang wahyu Quran itu salah satunya berfungsi untuk memberikan peringatan tentang Al-Haqqah itu. Tentang kiamat tu. Jadi Allah sebut pada ayat 38 sampai 48. Dan penutup bagi suratul Al-Haqqah ini, ayat 49 sampai ayat nombor 52. Okey, yang pertama, Allah Ta'ala sebut dulu tentang siapa yang dia abaikan peringatan Al-Quran, yang ingatkan tentang Al-Haqqah itu, maka mereka nanti akan jadi kumpulan yang rugi. Lepas tu dia menyesal. Okey, nak tahu ayat dia kena tengok ayat 40, boleh baca nombor 49 dan juga boleh baca pada ayat nombor 50 sampai ayat nombor 51. Boleh baca dekat situ. Lepas tu ayat 52. Ayat terakhir sekali dalam suratul Al-Haqqah, Allah perintahkan mensucikan Allah itu dengan menyebut namanya Al-Azim. Masih ingat lagi juzuk 28 kita dah belajar, juzuk Qad Sami'a, kita banyak jumpa tentang tasbih kan? Kita dah ulas dah. Jadi saya tak perlu ulas lagi. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita mensucikan Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ayat terakhir 52 dalam suratul Al-Haqqah. Menunjukkan bahawa apabila Allah perintahkan bertasbih, secara tidak langsung kita memuji Allah, yang Allah Ta'ala ini dia tidak ada sebarang cacat cela, kekurangan dan kelemahan. Jadi apabila dikaitkan dengan Al-Haqqah tadi, memang sangat sesuai lah. Kerana Al-Haqqah itu tidak akan berlaku, melainkan Tuhan itu dia maha berkuasa. Secara tak langsung, Allah nak membuktikan, menguatkan bahawa dia mampu untuk mendatangkan Al-Haqqah itu daripada perintah bertasbih. Habis suratul Al-Haqqah. Okey, kita terus dengan suratul Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 44 ayat. Okey, suratul Ma'arij ni kita tengok terlebih dahulu tujuan surah dia. Jadi sesiapa yang ada Quran, dia sila buka muka surat 568 sehingga muka surat 570. 568 sampai muka surat 570 dia akan jumpa tentang Al-Ma'arij. Suratul Ma'arij ni adalah surah, tujuan dia adalah Allah Ta'ala nak menjelaskan, Allah nak menerangkan, Allah nak menjelaskan tentang hakikat hari kiamat. Cuma tuan-tuan boleh tambah kat situ, hakikat kiamat tu maksudnya kiamat ni panjang. Hari kiamat ni dia tidak ada batasan hari dia. Itulah surah Al-Ma'arij Allah nak terangkan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang ada orang yang alpa, ada orang yang ghaflah, yang dia abaikan tentang suatu hari nanti dia akan pergi kepada hari yang dia akan lalui panjang, dia abaikan. Dalam masa yang sama, Allah menyebutkan tentang isti'dad. Allah Ta'ala membimbing supaya orang-orang beriman ini apa persediaan yang dia perlu lalui nak pergi kepada hari yang sangat panjang nanti. Itulah suratul Al-Ma'arij. Jadi suratul Ma'arij ni kita boleh bahagikan 44 ayat tersebut kepada 4 kumpulan ayat. Okey, 7 ayat yang pertama kita letak di bawah tajuk pembuka surah.
7 ayat pertama, Allah Ta'ala membuat penolakan, perbangkangan. Allah membangkang yang mengatakan bahawa azab kiamat tu lambat lagi, jauh. Jauh ni juga membawa maksud mereka kata mustahil lah, tak ada lah. Dia kata, kita kena baca pada ayat 1 sampai 7. Kalau siapa ada Quran, dia akan jumpa, dia akan baca. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, terus jumpa ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Kalau kita baca ayat pertama, terus baca ayat pertama je, jumpa dah ayat Allah Ta'ala kata apa? Seseorang itu telah bertanya dengan bentuk mengejek tentang azab yang pasti terjadi. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata azab yang mereka ejek-ejek, yang tanya-tanya tadi, mempelikirkan tadi, kata Allah, azab tu disediakan untuk orang yang kafir. Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Lepas tu kalau tuan-tuan bacalah pada ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7 surah Al-Ma'arij, muka surat 568, tu tak akan jumpa ayat tu yang mereka kata apa? Mereka kata macam ni. Mereka kata innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Okey, ayat nombor 6 Allah Ta'ala kata apa? Mereka memandang azab tu jauh. Azab tu jauh maknanya mereka kata mustahil lah. Tapi Allah jawab pada ayat nombor 7. Allah Ta'ala kata apa? Sedangkan kami memandang azab itu dekat. Mereka anggap jauh, maknanya mustahil. Allah Ta'ala kata, bagi kami azab tu dekat. Maknanya pasti akan berlaku. Itulah 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'arij. Okay. Jadi nak tahu sinopsis ni, pembahagian ayat ni, kena bacalah ayat tu satu persatu. Sebab tu kita buat sinopsis. Kita bukan tulis ayat 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi kita letak dalam kumpulan ayat. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Masuk kepada ayat 8 sampai 21. Ayat 8 sampai 21 dalam suratul Ma'arij, Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang ada 2 perkara sebenarnya dalam tu. Yang pertama, Allah menyebut tentang balasan yang Allah nak berikan kepada orang yang tadi, yang mula-mula pada pembuka tadi. Ingat tak? Yang mereka kata, azab tu ba'idan. Dia kata jauh tu mustahil. Okey, ayat 8, Allah janji dekat mereka apa yang mereka akan dapat kalau mereka temu hari akhirat nanti. Dan dalam masa yang sama, Allah menyebutkan kenapa mereka layak mendapat azab tersebut. Kita kena baca sampai ayat nombor 21. Kita kena ambil ayat ni. Kita baca dulu ayat 8 pasal azab balasan-balasan Allah janji. Sampailah pada ayat nombor 17, 18, 19, 20, 21. Kita tak akan jumpa. Sebab apa mereka ni boleh dapat azab neraka? Kalau contohnya, kalau tuan baca pada ayat nombor 18. Mereka kumpul harta banyak sangat. Lepas tu ayat 19, mereka suka mengeluh ketika ditimpa kesusahan. Mereka kedekut dan sebagainya lah. Kena baca pada 8 sampai 21. Sebab tu dekat dalam sinopsis tu dia ada 2 kan, perkataan dan kan. Pertama balasan, yang kedua penyebab kenapa dia dapat balasan. Jadi gariskan pada perkataan balasan, lepas tu garis pada perkataan penyebab. Kemudian pada ayat nombor 22 sampai 35, lawan kepada ayat 8 dan 21. Lawan dia maksudnya kalau ada orang yang dia mempercayai azab tu jauh takkan berlaku, maka akan ada orang yang beriman. Itulah ayat 22 sampai ayat nombor 35. Kita kena tengok apa sikap yang mereka lakukan dekat dunia. Disebabkan mereka percaya azab tu datang nanti akan ada, maka mereka ambil tindakan supaya mereka tak dikenakan azab. Lepas tu Allah sebut balasan dia apa. Kalau macam orang kafir tadi, Allah sebut dulu balasan dia apa, dapat neraka dulu. Lepas tu penutup baru Allah sebut kenapa dia patut dapat neraka.
Tapi kalau ikut orang beriman ni, orang beriman ni Allah Taala sebut dulu apa yang dia buat. Kerana dia percaya tentang azab tu akan datang, apa yang akan dibuat ketika di muka bumi. Contoh kalau kita baca pada ayat nombor 22, mereka mengerjakan solat. Lepas tu ayat nombor 24, mereka keluarkan zakat, mereka tu orang miskin, mereka takut kepada Tuhan mereka menjaga kemaluan mereka memelihara amanah dan janji. Kat situ. Lepas tu Allah Ta'ala sebutlah. Sebab tu tak jumpa banyak kali kan. Pasal kiamat. Kenapa tuan-tuan? Sebab itulah salah satu ilmu, subjek yang tuan-tuan kalau nak belajar, tolong belajar pasal kiamat tu. Habiskan belajar satu Quran kiamat tu. Belajar bagi habis. Sebab kiamat ni lah, siapa yang dia dapat letakkan kiamat depan matanya, dalam hati dan jiwa dia, dia senang buat ibadat. Sebab dia tahu, kalau aku cakap pada kotor sekarang, kat kiamat macam mana? Dia kerja tu. Kalau aku simpan duit banyak-banyak, aku bakhil nanti di akhirat macam mana? Dia kalau orang yang minda akhirat ni, dia akan membawa kepada jadi baik. Lepas tu kena belajar subjek akhirat ni. Salah satu ilmu, kalau orang tanya apa ilmu fardu ain, ilmu akhirat. Sebab Quran ni dia banyak cerita pasal akhirat. Dan belajar pasal akhirat ni juga yang Allah Ta'ala suruh kita belajar dulu. Sebab tu termasuk dalam ilmu akidah. Tapi kita bab iman tak ditekankan. Tak dipasak dengan betul-betul. Lepas tu suruh solat, suruh zakat. Jadi iman tak kuat. Jadi macam mana orang nak solat? Itu kesalahan silibus kita. Kita tak ditanam dulu pasal iman. Fokus dulu. Belajar rukun iman. Khususnya pasal kiamat. Cerita pasal kerasulan. Allah cerita dulu. Pasak bagi percaya kuat-kuat. Lepas tu baru masuk kepada solat. Baru masuk kepada zakat. Itulah yang ada pada ayat-ayat awal dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Belum, Allah tak cerita salat dulu. Allah tak cerita zakat dulu. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Beriman kepada perkara gaib. Baik itu kita kena ambil faedah daripada sinopsis ni. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kita lanjutkan pada kumpulan ayat berikutnya pada ayat 36 sampailah ayat nombor 44. Kita letakkan kumpulan ayat ni di bawah penutup. Maka penutup surah Al-Ma'arij ini Allah menyebut tentang golongan yang mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW dan Allah Ta'ala menyebutkan kedahsyatan hari kiamat ni. Ya tuan-tuan, dahsyat. Tuan-tuan baca pada ayat nombor 44, kita akan tengok. Ini ayat hujung sekali. Dia ambil pada ayat 43 sampai 44 tu, kita akan dapati. Mereka pergi kepada padang mahsyar tu, cepat-cepat bekerja-kerja. Mereka pergi. Lepas tu ayat nombor 44 tu kalau kita baca, Allah Ta'ala kata, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Kalau baca penutup surah Al-Ma'arij, dia memang serasi, memang bertepatan dengan pembuka. Kan kita belajar pembuka, mereka kata azab dia jauh lagi. Lepas tu mereka kata, Allah Ta'ala kata tak, bagi kami azab tu dekat, dia akan berlaku. Penutup Allah Ta'ala kata apa? Sambil pandangan mereka tunduk ke bawah. Dengan diliputi kehinaan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Itulah ayat nombor 44 dalam suratul Al-Ma'arij. Jadi jika digabungkan penutup dengan pembuka, maka keluarlah kepada tujuan surah tadi dalam suratul Al-Ma'arij. Alhamdulillah, kita dah habis 4 surah. Kita ada lagi 7 surah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi malam ni, kan, ambillah waktu, bagilah lebih sikit. Kan? MCO sampai 12 hari bulan Jun kan. Satu Malaysia kena MCO. Kan, jadi ada waktu banyak, apa kata, kita tak perlulah berkira waktu tidur kita. Kadang kita berkira waktu tidur kita dengan Allah. Ya, sedangkan bila lagi kita nak faham Quran, kan, dengan berkat Ramadan ni, betul tak? Nak cari hari lain, belum tentu kita dapat buka Quran. Ramadan ni kita dapat suasana orang baca Quran, bulan Quran, kan? Allah bagi pula hikmah adanya MCO ni, manfaatlah sebaik yang mungkin. Sebab kita tak jamin lagi kita boleh hidup lagi bila. Allahu Akbar. Moga-moga nanti di akhirat Quran yang akan berjalan dekat kanan kita, kiri kita, depan kita.
belakang kita kan, Quran akan jalan, iring kita masuk ke dalam syurga. Quran defend kita, Quran bagi syafaat kepada kita. Kan? Kita bacakan hadis yang Nabi SAW menyebut bahawa puasa dengan Quran, dia akan bagi syafaat kepada kita. Sampaikan Quran cakap pada Allah, ya Allah, dia ni sanggup kurang tidur, dia ni sanggup bangun malam, semata-mata nak baca Quran. Quran tu defend. Jadi kita ni sepatutnya macam ada orang mungkin pukul 11 dah tidur, mungkin 10.30 dah tidur, 11 dah tidur, tapi disebabkan dia nak faham Quran, dia ambil sampai pukul 12, 11.30, lepas tu buat pula homework yang ustaz suruh tadi, cari-cari tadi. Sampai tertidur dia. Tak apa, tuan-tuan dan puan. Dunia ni memang tempat kita nak berpenat. Siapa nak rehat dekat dunia, nanti dia akan susahlah di akhirat. Siapa yang berpenat-penat di dunia, nanti di akhirat adalah tempat untuk bersenang-senang. Kan? Pandai kan pujuk supaya tuan-tuan dan puan bagi waktu yang lebih. Okey, selesai tadi. Okey, kita lanjutkan. Masya Allah, kita teruskan dengan surah Nuh. Surah Nuh, kita semua sedia maklum. Surah Nuh, 28 ayat semua cerita pasal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tapi surah Nuh kita jumpa juga dalam surah-surah yang lain. Tapi dekat surah Nuh ni 28 ayat, tujuan surah dia jika kita baca ayat pertama sampailah ayat pada ayat yang kita baca sampailah ayat sampai ayat yang hujung. Siapa ada Quran dia buka muka surat 570 sampai 571, kita akan jumpa surah Nuh ini. Sebenarnya Allah Ta'ala nak sebut Nuh ni adalah ikon. Dia adalah idol. Dia adalah idola bagi mana-mana ad-du'at. Bagi mana-mana pendakwah. Siapa yang nak buat kerja agama dari sudut nak menyuruh orang kepada kebaikan, nak melarang orang daripada keburukan, kita semua kena buat amal ma'ruf nahi mungkar. Maka ikon, idol yang boleh kita tiru cara dakwah dia, cara dia bersabar, adalah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. 950 tahun dia berdakwah siang, malam, pagi, petang. Kita baru dakwah 1 hari dah tension. Baru sebulan dah patah semangat. Orang cakap sikit je dah kecil hati. Dah tak nak dakwah dah. Maka surah Nuh ini adalah siapa yang nak buat kerja dakwah, dia nak dapat pahala banyak dari sudut mengajak orang kebaikan dan sebagainya, dia kena baca surah Nuh ni 28 ayat. Sebab surah Nuh ni tujuan dia adalah untuk menjelaskan, memberikan kita teladan menjadi seorang pendakwah seperti Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita pergi kepada sinopsis dia. Okey, surah Nuh ini kita bahagikan 28 ayat kepada 4 kumpulan ayat. Pertama dekat mukadimah. 4 ayat yang pertama dalam surah Nuh, dalam surah Nuh kita boleh lihat kepada kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh kepada kaum dia. Lepas tu apa tugas Nabi Nuh dan apa yang Nuh sampaikan kepada kaum dia. Kena baca ayat 1 sampai 4. Okey, lepas tu saya minta tuan-tuan tulis. Ada maklumat tambahan. Begini. Dalam Al-Quran, okey, ada 9 jenis patung dan berhala yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Ada 9 semua sekali. Okey, 9. Pernah belajar tak? Pernah tahu tak? Okey. 9 patung yang Allah sebut dalam Al-Quran, 5 daripada patung yang 9 patung tadi tu, berhala tadi Allah sebut dalam Quran, 5 daripadanya berada dalam surah Nuh. Ya, dia berada dalam surah Nuh. Tuan-tuan nak tahu patung apa? Kejap lagi kita akan sebutkan patung dia. Tapi tak apalah, saya sebut terus-terus dulu ya. Ada 5 patung tu. Okey, 5 patung tu dia terletak pada ayat nombor 23. Cepat-cepat. Siapa ada Quran terjemahan terus buka. Muka surat 571. Buka, cari ayat nombor 23. Dia akan jumpa ada 5 nama patung berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh. Ayat 23. Yang pertama apa? Wadda, dia panggil wadun, wad, suwa',
Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ada 5. Ayat nombor 23. Okey, dah sulit? Okey. 4 lagi dekat mana? 4 lagi patung Allah Ta'ala sebut dalam 2 surah lain. Catat. 3 patung, nama dia Allah sebut dalam Suratun Najm. Kita dah belajar surah apa? Surah An-Najm. Okey, tuan tulis. Ada dalam Suratun Najmi, tuan siapa yang ada Quran, dia cepat-cepat dia buka muka surat 526. Cepat. Buka muka surat 526, dia cari ayat nombor 19 dengan ayat nombor 20, dia akan jumpa lagi 3 nama patung. Iaitu ayat 19 kata Al-Lata, Al-Uzza, wa Manata. Manat. Dia 3. Lata, Uzza dengan Manat pada ayat nombor 19 dan 20 Suratul Najmi, muka surat 526. Yang 3 patung ni, ia adalah patung orang-orang Arab musyrikin. Kalau 5 tadi kaum Nabi Nuh punya. Yang ni 3 patung tadi, Manat, Al-Uzza dengan Lata, Al-Uzza dengan Manat tadi orang musyrikin. Dia ada satu lagi patung bagi apa, kaum Ilyas. Kaum Ilyas ada satu lagi patung. Apa satu patung, namanya adalah Ba'la. Namanya adalah Ba'la. Saya cari nama. Satu patung lagi namanya adalah Ba'la. Ba'la. Ba'la ni dia ada patung bagi kaum Ilyas. Dia dekat dalam surah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia duduk dekat surah As-Saffat. Dekat As-Saffat. Mana nak cari? Saya lupa dah ayat dia. Tadi saya dah jumpa. Okey, dia duduk dekat surah As-Saffat. Nama patungnya adalah Ba'lun. Okey, dah habis kat situ. Okey, kita lanjutkan dengan ayat 5 sampai 20. Dia mudah je. Kisah Nabi Nuh ni semua pasal Nabi Nuh. Tujuan surah dah tahu. Tapi kita kena tahu pecahan ayat dia. 5 ayat 5 sampai 20, kita akan jumpa tentang Nabi Nuh. Dia meluahkan perasaan dia pada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu apa kepada Allah? Dia mengadu tentang dia mengadu tentang dakwah yang dia dah buat, apa respon balas kepada umat-umatnya. Kita kena baca pada ayat nombor 5 sampai 20. Kalau kita buka lah ayat sampai nombor 5, tengok Nuh dia cakap apa pada Allah. Kita ambil ayat nombor 5. Siapa ada Quran, dia buka muka surat 570. Saya ambil contoh ayat je. Tengok Nuh cakap apa kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Dia kata, Qala Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Kita ambil ayat 5 dan 6. Ayat 5 dia kata apa? Nuh berdoa kepada Allah. Dia meluahkan perasaan dia pada Allah. Dia kata, Ya Rabbku, dia kata, sesungguhnya aku telah menyuruh kaum aku malam dan siang. Nuh ni dia tak berhenti. Malam dia dakwah, siang dia dakwah. Lepas tu dia cakap, apa respon kaum dia? Ayat 6 dia bagi tahu. Dia kata, falam yazidhum du'ai illa firara. Dia kata pada Allah. Dia kata, tetapi seruan aku itu, kata Nuh, tidak menambahkan keimanan mereka. Bahkan mereka semakin lari daripada kebenaran. Itu Nuh mengadu pada Allah. Jadi kalau kita nak tahu lagi apa yang dia sembang dengan Allah, apa luahan perasaan dia pada Allah, kita kena baca ayat 5 sampai ayat nombor 20. Okey, so boleh ubat hati pendakwah-pendakwah. Orang cakap bukan-bukan apa-apa, baca kisah Nabi Nuh. Apa dia buat. Okey, ayat 21 sampai ayat nombor 25, Allah Ta'ala menceritakan tentang apa pendirian kaum Nuh terhadap dakwah yang disampaikan kepada Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kita kena baca ayat 21 sampai ayat nombor 25. Jadi kita kena bacalah apa yang mereka telah lakukan. Okey, selesai? Okey. Kemudian kita pergi kepada penutup bagi surah apa? Bagi surah Nuh. Okey, penutup surah Nuh ni kita akan jumpa tentang doa Nabi Allah Nuh untuk kaum dia dibinasakan.
Nabi Nuh minta jangan tinggal walaupun seorang yang telah kafir kepada Allah. Kita kena baca pada ayat 26 sampai ayat nombor 28. Jadi kalau kita baca ayat nombor 26 lah, sampai ada Quran muka surat 571, dia akan jumpa. Dia kata tengok Allah Ta'ala kata apa dekat ayat nombor 26 tu. Dia kata, Nuh kata, وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Nuh kata apa? Nuh merayu berkata kepada Allah, Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun dari orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Dalam masa yang sama, Nabi Nuh doa supaya selamatkan orang beriman. Itulah ayat 26 sampai ayat nombor 28. Okey, selesai. Kita terus kepada surah Jin. Surah Jin. Okey, surah Jin. Jin, siapa yang ada Quran, dia boleh buka muka surat 572 sehingga muka surat 573. Surah Jin. Okey, surah Jin yang mengandungi 28 ayat, sebenarnya Allah Ta'ala nak membongkar kepalsuan perkara-perkara yang batil, yang mana-mana manusia yang ada menganuti pahaman-pahaman yang batil, pahaman yang salah, begitu juga dengan jin. Maka surah Jin ini membongkarkan apa yang manusia faham salah tentang Allah itu sebenarnya adalah palsu, tak betul. Okey. Surah Jin ini kita boleh pecahkan ayatnya kepada 3 kumpulan ayat. Yang pertama dekat Muqaddimah. Waktu kita baca dekat Muqaddimah surah Jin, kita akan jumpa 5 ayat pertama tu Allah menyebut tentang peristiwa jin yang dia dengar Nabi baca Al-Quran. Lepas tu mereka membuat pengakuan keimanan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Okay, boleh baca ya pada 5 ayat pertama. Kemudian 6 ayat nombor 6 sehingga 14 Allah memberitahu tentang jin. Dia cerita dengan lebih lanjut macam mana jin-jin yang ada di kalangan jin. Ayat 6 sampai 14. Sebab tu kalau siapa nak tahu ada jin beriman, ada jin tak beriman, buka surah Jin, baca ayat 6 sampai ayat nombor 14. Ada yang soleh, ada yang tak soleh. Lepas tu dalam surah Jin, jin tu cakap sendiri, jin tu cakap dalam surah Jin, ada mangkuk ayun pergi minta pertolongan dekat jin. Ya tuan-tuan. Bukan jin tu cakap sendiri. Tuan-tuan boleh baca. Ayat nombor 6. Kalau kita baca nombor 6, kita akan jumpa ada jin-jin ni, dia memang suka dengan benda-benda sesat ni. Maka ada orang-orang dekat dunia ni pergi pula mendapat bantuan jin. Itu dia panggil mangkuk ayun tadi tu. Jin tu cakap sendiri. Baca ayat nombor 6 tu. Jin tu cakap apa. Okey, kemudian kalau tuan-tuan nak tahu, ada jin yang beriman ya Ustaz? Iyalah, jin ada juga beriman. Ingat tak kita dah belajar surah Ar-Rahman kan? Ada syurga untuk jin juga. Jadi kalau tak nak tahu jin ni ada beriman, ada yang soleh dan ada yang tak soleh, tuan-tuan bacalah pada ayat nombor 11. Saya akan jumpalah. Jin tu kata apa? Wa annal minas salihuna wa minna duna dhalika dia kata kunna taraiqa qidada. Jin tu cakap sendiri pada ayat 11. Dia kata kami ni ada yang soleh, ada yang tak soleh. Masing-masing bawa haluannya masing-masing. Dia baca pada ayat nombor 11. Selesai. Lepas tu kita pergi kepada penutup surah Jin. Penutup surah Jin ni Allah Ta'ala membuat seruan agar beriman dengan Nabi SAW. Kalau jin boleh beriman dengan Nabi, manusia ni pun sepatutnya berimanlah kepada Nabi. Kemudian dalam masa yang sama Allah menyokong, mengukuhkan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah surah Jin. Tapi kena belajar tu, kena baca nak tahu maklumat lanjut. Okey, kita pergi kepada surah Al-Muzammil. Okay, siapa ada Quran, dia boleh buka muka surat 574 sehingga muka surat 575. Dia akan jumpa tentang surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil yang mengandungi lebih kurang 20 ayat, tujuan dia semua tahu. Al-Muzammil tu orang berselimut. Kena bangun dari tidur, buang selimut tu. Allah Ta'ala nak suruh buat apa? Allah menyeru supaya kalau nak minta bantuan pada Allah, nak minta pertolongan kepada Allah, nak kuatkan iman, dia ditunjukkan melalui ibadat qiyamul lail. Okey, itu tujuan surah Al-Muzammil. Okey, surah Al-Muzammil 20 ayat kita pecahkan kepada 3 pecahan yang besar.
Pertama pada 10 ayat pertama. 10 ayat pertama surah Al-Muzammil menceritakan tentang macam mana Nabi Allah perintah dia buat salat malam. Lepas tu Allah perintahkan Nabi selalu ingat pada Allah, zikir kepada Allah. Lepas tu Allah juga perintah kepada Nabi SAW supaya bertawakal kepada Allah. Sebab Nabi kan, ingat tak surah Qalam kan? Nabi ni orang tuduh dia gila macam-macam Nabi. Ini surah Muzammil ni antara surah 4 yang awal turun ya. Jadi surah ni menguatkan. Kalau jadi soalan pendakwah, salat malam. Salat malam kena kuat. Dia bagi kuatkan semangat. Pada ayat 1 sampai 10. Kemudian, kita lanjutkan pada ayat 11 sampai 19. Allah menceritakan tentang apakah balasan kepada orang yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, menolak suruhan dakwah Nabi. Dan Allah menyebut contoh manusia yang pernah menderhaka kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu juga dalam surah Al-Muzammil, baca ayat 11 sampai ayat nombor 19. Tuan-tuan cari. Siapa contoh manusia tu? Cari. Pada kumpulan ayat 11 sampai 19. Dan satu ayat 20. Kita jadikan dia sebagai penutup untuk kita lebih faham. Allah Ta'ala perintah tentang solat malam ni ada rusah dia. Maksudnya mula-mula macam berat nak buat tapi ada rusah dari sudut nak baca apa, bacalah yang mudah. Tapi Allah Ta'ala tetap perintahkan qiyamul lail. Cuma diberikan keringanan. Ada orang yang sakit, ada orang yang penat. Dalam masa yang sama Allah perintahkan supaya mengeluarkan zakat. Untuk membersihkan jiwa dan sebagainya. Ayat nombor 20. Habis. Kita pergi kepada surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir adalah surah yang Allah menyeru supaya ada al-ijtihadu, kesungguhan dalam menyampaikan al-inzar, peringatan. Dia surah Al-Muddathir ni surah yang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Dah tak boleh buat diam-diam dah. Nabi kenapa? Nabi kena memberikan peringatan. Nabi kena berikan peringatan. Tapi berikan peringatan tu dengan penuh kesungguhan, mengingatkan mereka dengan wahyu Quran dan juga pesan kepada hari akhirat. Kita boleh pecahkan surah Al-Muddathir kepada beberapa maklumat. Yang pertama, 7 ayat pertama, Allah perintahkan Nabi supaya Nabi bersungguh-sungguh memberikan peringatan dan Nabi pesan supaya apa? Allah pesan supaya apa? Supaya sabar. Boleh baca pada ayat nombor 7. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Kemudian, kumpulan ayat berikutnya, ayat 8 sampai ayat nombor 48. Allah menyebut tentang apakah balasan yang Allah beri kepada orang yang mengingkari seruan Nabi SAW. 8 sampai 48. Lepas tu ayat nombor 49 sampailah kepada penghujung surah Al-Muddathir. Allah menyebut bentuk keingkaran seruan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maksud dia, Allah Ta'ala cerita tentang kenapa mereka menolak seruan Nabi. Kalau kita baca ayat nombor 49, ayat nombor 50, ayat nombor 51, Allah akan tengok macam mana mereka ni, kalau waktu Nabi nak sampaikan dakwah, mereka ini umpama apa tahu? Mereka ni umpama sekawan keldai liar yang lari terkejut. Kita baca, menarik tu. Mereka ni sebenarnya lari. Apabila Nabi datang, mereka lari. Mereka lari tu, Allah Ta'ala kata umpama apa? Kita baca ayat nombor 50. Muka surat 577, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, Ka'annahum umurum mustanfirah. Allah Ta'ala kata, seumpama mereka ni himar. Kedai liar yang lari terkejut. Kenapa dia terkejut? Umpama Nabi itu sebagai apa? Faradnil qaswarah. Umpama melari daripada singa. Tengok, dia punya menolak seruan Nabi ni. Mereka jumpa je Nabi nak dakwah, mereka lari. Allah Ta'ala kata mereka lari ni umpama kedai liar
sekawan, sekumpulan keldai yang nampak singa. Baca ayat 50 sampai 51. Sampailah ayat nombor 54. Okey, selesai. Kita terus pergi kepada surah Al-Qiyamah. Ada lagi satu. Maafkan saya. Saya terlupa. Saya ingat sebab waktu saya kita agak lanjut. Okey. Ada lagi tu. Okey, kalau kita baca pada ayat nombor 55 sampai ayat nombor 56 penutup, Allah Ta'ala sebut tentang, okey, siapa yang dia tak lari, siapa yang dia tak dengar, dia dapatlah manfaat. Itu dalam masa sama sebenarnya dia pergi di mana? Sebenarnya objektif dia untuk seruan agar menerima peringatan yang telah Nabi sampaikan. Lepas tu kalau kita baca ayat 55 dengan ayat nombor 56 dia bentuk Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan apa? Kalau kita baca ayat nombor 55 tu, Allah Ta'ala mengatakan, faman sya'a dzakarah. Tuhan kata, siapa nak ambil ia sebagai pengajaran, dia ambil. Lepas tu Allah Ta'ala kata, وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ Allah. Dan mereka tidak akan ambil pengajaran darinya, melainkan Allah menghendaki. So Allah bagi pilihan. Ada yang nak lari macam kedai yang takutkan singa ke? Ataupun dia nak ambil sebagai pengajaran. Itu pada ayat 55 dan 56. Kemudian kita lanjutkan Suratul Qiyamah. Okey, Suratul Qiyamah ni, sebut nama Qiyamah apa orang tahu? Okey, Suratul Qiyamah, Suratul Qiyamah tujuan dia, Allah nak menyebutkan kiamat itu tak boleh nak dapat, tak dapat nak dilarikan lagi. Datang je kiamat, tak ada orang nak cari tempat nak lari, tak ada dah, tak ada. Itu tujuan Suratul Al-Qiyamah. Okey, kita tengok pada sinopsis dia. 6 ayat yang pertama Suratul Qiyamah. Allah Ta'ala menyebut tentang pendirian manusia, tentang kejadian hari kiamat. 6 ayat yang pertama. Sebab mereka ni mereka tak percaya kiamat tu, sampaikan mereka kata macam ni. Mereka tak percaya macam tulang-tulang ni kalau hancur, macam mana Allah Ta'ala boleh gabungkan balik. Jadi Allah Ta'ala tegaskanlah pada 6 ayat yang pertama. Kalau kita baca ayat terakhir sekali ayat 6. Mereka kata apa? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka selalu tanya, bila kiamat tu? Bila kiamat tu? Itulah 6 ayat yang pertama. Tapi waktu kiamat tu dah datang, bermula ayat 7 sampai ayat nombor 15, kita akan jumpa Allah sebut beberapa peristiwa yang berlaku. Maksudnya, macam mana kiamat tu dia nak berlaku, Allah sebutkan, dan ketika kiamat tu berlaku, apa jadi. Ayat 7 sampai ayat nombor 15. Pada ayat nombor 10 dengan ayat nombor 11 lah, kita akan jumpa pada kumpulan ayat ni, peristiwa kiamat tu kalau datang, tak ada orang boleh lari. Kalau kita baca ayat nombor 10, mereka kata apa? Mereka kata, Ainal mafar? Dekat mana kita boleh larikan diri? Allah Ta'ala kata apa pada ayat nombor 11? Kalla la wazar. Sekali-kali kamu tidak akan dapat cari tempat nak melarikan diri, tempat berlindung, kata Allah. Itulah ayat 7 sampai 15. Lepas tu ayat 16 sampai 19, tiba-tiba kan, baca ayat 16 sampai 19, cerita tentang pengumpulan Al-Quran dekat dada Nabi. Apa kaitan, apa related, apa perkaitan ayat 16-19 dengan tujuan surah Qiyamah? Dengan ayat 7-15. Dia sebenarnya perkaitan dia sebenarnya pada pengumpulan. Kalau kiamat tu Allah boleh kumpulkan jari-jari di balik semula cantum, Allah boleh kumpulkan semua manusia nanti di hari akhirat, maka Allah juga boleh mengumpulkan semua ayat Quran itu. Nabi boleh hafal, dia berada dalam dada Nabi SAW, ayat 16 sampai 19. Dan tak habis lagi ni, ada lagi pecahan ni, ada 3 lagi pecahan. Surah Qiyamah ni 20 sampai 25 Allah cerita peristiwa semasa kiamat berlaku. Okey, ni menarik. Semua menarik lah. Tapi dekat ayat 25 ni, siapa nak buka dia berseri-seri. Ini ada nikmat boleh melihat wajah Allah. Boleh melihat wajah Allah. Kita lihat pada ayat 22 dan 23 kita akan jumpa ada wajah manusia berseri-seri dia. Kenapa?
kerana dia boleh melihat Allah Azza wa Jalla. Ada orang muka dia, ada orang mukanya muram. Ada orang muka dia berseri-seri. Itulah Allah nak cerita pada ayat 20 dan 25. Kemudian, untuk Allah Ta'ala kukuhkan bahawa tak ada orang boleh melarikan diri daripada kiamat tu, maka Allah bawa contoh. Kalau mati pun korang tak boleh nak larikan diri, kau tak boleh elak daripada aku, daripada Allah. Macam mana kau nak elak daripada hari kiamat? Itulah sebab pada ayat 26 sampai ayat 37, kita akan jumpa tentang Allah Ta'ala cerita tentang apabila nyawa tu sudah berada di halqum. Kalla idza balagatit taraki. Apabila nyawa tu sudah berada di halqum, orang-orang yang duduk kat sekeliling, ada orang-orang yang hidup dekat sekeliling tu, yang duduk kat sekeliling tu, dekat orang nazak tu dia kata, wa qila marraqa. Ada siapa-siapa boleh jampi tak? Ada siapa? Tapi orang-orang yang nak mati tu dia tahu dah. Betih dia bertemu dengan betih dia. Maksud dia apa? Ayat ni sebenarnya mengajak kepada apa? Mengajak kepada apa? Bahawasanya kalau mati pun tak boleh nak elak, mati pun tak ada orang boleh elak, kenapa kau boleh mengelak daripada kiamat? Kalau mati tu boleh elak, siapa boleh elak pada mati? Dia boleh elak daripada kiamat. Tapi siapa tak elak pada mati, dia tak boleh elak daripada Allah menghidupkan semula orang yang dah mati. Okey. Kemudian penutup suratul Qiyamah, Allah menyebut tentang 36 sampai ayat 40, Allah menyebut tentang apa? Tentang pembuktian Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati dengan membentangkan ayat, dialah menciptakan manusia itu pada mula-mula daripada air mani yang daripada air mani. 36 dan 40. Okey, jelas ya? Dapat kat situ? Okey, kita teruskan. Habislah suratul Qiyamah. Okey, kita pergi kepada suratul Al-Insan. Dua surah terakhir. Nak bilang. Surah Insan menarik juga surah Insan ni. Surah Insan adalah surah yang mengajak insan. Surah Insan, surah yang mengajak insan supaya banyakkan buat amal soleh. Dekat mana nanti kita akan cari apa keyword kata dalam surah Insan, banyak buat amal soleh. Surah Insan ni surah yang motivate kita supaya kau sebagai insan, kau buatlah amal banyak, buatlah amal banyak. Supaya apa? Supaya kau menjadi orang yang beriman, kau menjadi orang yang bersyukur. Itulah surah Insan. Jadi tema surah Insan ni perintah buat amal banyak, amal soleh yang banyak. Okey. Itu dia punya tujuan. Kita tengok kepada pembahagian surah dia. Okey, surah Al-Insan ini 3 ayat yang pertama Allah memulakan dengan menyebut manusia itu diciptakan dari apa? Daripada dia tak ada, Allah ciptakan dia daripada tak ada kepada ada. Allah ciptakan daripada air mani yang bercampur. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, Allah dah bagi hidayah dah kat semua orang. Allah bagi hidayah mana baik, mana buruk. Allah sebut pada 3 ayat pertama. Tengok, pada 3 ayat pertama ni Allah sebut dah. Ada pasal kiamat sebab penciptaan manusia. Tuan-tuan budak ingat macam ni je. Apabila Allah sebut tentang penciptaan manusia, mesti angle dia, sudut hikmah dia nak kita ingat akhirat tu. Sebab apa? Sebab kalau kita asal tak ada, kemudian ada, Allah boleh buatlah juga. Daripada kita mati, Allah boleh hidupkan balik. Ingat tu pada penciptaan manusia. Lepas tu Allah sebut tentang beri hidayah. Kenapa beri hidayah tu? Maknanya Allah bagi pilihan. Sebab tu kalau kita baca tu kat surah Insan tu, kita akan jumpa 2 hidayah tu lah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah beri kepada mereka sabil. Sabil tu adalah petunjuk, hidayah. Maka terserah kepada insan itu, dia nak bersyukur ke, dia nak menjadi kufur. Itu yang kita letak dekat tujuan surah tadi. Buat amal banyak supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Okey. Pada ayat yang berikutnya, ayat 4, satu ayat je. Ingat ni, kenapa saya pecahkan? Sebenarnya saya boleh masuk pada kumpulan ayat yang kelima tu. Tapi kita pecahkan supaya kita nampak lebih jelas. Satu ayat saja dalam surah Insan yang ada 31 ayat. Dalam 31 ayat surah Insan, satu ayat saja, ayat nombor 4, Allah sebut tentang neraka. Tetapi ada 14 ayat dalam suratul Insan bermula ayat 5 sampai ayat nombor 27.
Allah Ta'ala cerita pasal 14 ayat semua cerita pasal syurga. Syurga, 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 syurga. Jadi kenapa dalam surah Insan satu ayat je pasal neraka, 14 ayat cerita pasal syurga? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita ke mana? Itulah Insan. Insan ni sebenarnya tujuan dia nak pergi kepada mana? Dia nak pergi kepada syurga tu. Sampai 14 ayat Allah sebut dalam surah Insan. Tapi satu ayat je pasal neraka. Tapi kalau nak dapat termasuk 14 ayat, bermula ayat 5 sampai 22 tu, kita kena jadi golongan apa? Kena ada pangkat golongan Al-Abrar. Al-Abrar itulah orang yang banyak berbakti kepada Allah. Itu kita sebut tadi, amal soleh banyak sebab ada perkataan Al-Abrar. Tuan-tuan baca ayat 65 tu Allah Ta'ala kata apa? Innal abrara yashrabuna min ka'thin tu. Sesungguhnya orang abrar. Abrar ni adalah orang yang banyak berbakti. Orang yang banyak berbuat kebaikan. Sampai ayat 22, cerita pasal syurga aja. Kemudian, pada ayat 23 sampai ayat nombor 26, Allah menyebutkan di antara sifat orang abrar tu apa lagi? Dia banyak buat amal soleh. Dia kena sabar. Lepas tu dia kena zikir. Lepas tu dia kena buat qiyamul lail. Tapi saya terlupa. Kalau dekat ayat ni kan, golongan abrar ni, inilah ayat orang ikhlas beri makan. Kita ni terbalik. Cuba tengok ya. Kita beri makan, jemput orang datang makan rumah kita, kita minta orang tu balas dengan suruh dia baca doa. Betul tak betul? Kita hantar makan dekat masjid, suruh orang tu baca doa. Itu tak betul tu sebenarnya. Dia beri makan sepatutnya tak perlu minta orang tu balas apa-apa. Dalil dia, tuan-tuan buka 5, daripada ayat 5 hingga 22 ni, tuan-tuan buka. Tuan-tuan tulis, catat. Ayat nombor 8, ayat nombor 9. Ini orang beri makan. Kita kalau jamu orang makan, jangan minta orang tu balas apa-apa. Sekalipun minta dia berdoa. Dia nak doa, dia nak balas, itu hak dia. Tapi kita jangan. Kalau nak jadi al-abrar. Lepas tu kena belajar surah Insan. Kita baca ayat Tuhan kata apa? Ayat nombor 4, ayat nombor 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Dia kata apa? Orang abrar dia kata, sesungguhnya kami bagi makan kepada engkau ni semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kami tak nak daripada engkau ni balasan, kami tak nak ucapan terima kasih. Tapi kita kalau orang tak ucap terima kasih, kita dah tak nak tolong orang tu. Kita kecil hati. Jangan, itu bukan sifat orang abrar. Dia kenalah berterima kasih. Tapi kita jangan cakap, tak apalah, saya tak minta apa-apa pun. Cuma saya nak minta tolong doakan. Kalau minta, itu pun sebenarnya dah minta balasan. Jangan. Kita bagi ikhlas kerana Allah. Itu sifat abrar. Kita kena baikilah. Lepas tu kena belajar dalam surah Al-Insan. Itu selesai. Okey, kita sambung. Waktu pun dah panjang dia ni. Ya Masya Allah. Okey, ayat 26 sampai ayat nombor 35 penutup surah Al-Abrar. Surah Al-Abrar. Surah Al-Insan. Allah menceritakan tentang ada manusia ni, dia cinta kepada yang sementara. Lepas tu dia abaikan peringatan yang membawa kepada kesengsaraan. Jangan. Duhai insan, kata Allah. Allah Ta'ala sebut sampai 14 ayat bawa masuk syurga. Maka insan itulah tujuan yang kita nak pergi. Satu ayat je pasal neraka. Janganlah kita masuk api neraka. Tapi Allah bagi tahu antara sebab-sebab yang boleh bawa kita jauh daripada Allah adalah cinta kepada yang ajilah, yang sementara, dan mengabaikan peringatan yang membawa kepada kesengsaraan. Habis surah Al-Insan. Kita ada Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak cepat je kan. Okey, ada lagi, saya tak perasan. Okey, ayat 36 sampai ayat nombor 40. Ini penutup lah. Bukan, iya ke? Saya macam tersalah ni sekejap. Bukan. Tak, saya kena betulkan. Dia memang sampai ayat nombor Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sekejap. Dia surah Al-Insan, dia sampai ayat 31. Bukan 26. Sekejap saya betulkan. Sampai ayat 31 je Ustaz. Sekejap, saya betulkan sekejap ya. Okey. Sebab tu saya kejap. Dia tak ada yang ni. Tolong baiki ya. Okey, tengok. Nampak tak? Okey jumpa. Ayat 31. Minta maaf tuan-puan ya. Tak sabar nak masuk syurga
Masya Allah, sampai tersilap saya ni. Itu tanda orang berpuasa kan. Okey, kita lanjutkan dengan surah Al-Mursalat ya. Last sekali. Okay, last sekali. Okey, surah Al-Mursalat, surah yang ke-11. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Syukur banyak pada Allah. Tuan-tuan pun boleh bertahan lagi. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan perempuan. Baik, 50 ayat surah Mursalat, kita pergi kepada objektif surah Mursalat. Okey, surah Mursalat ni objektif dia adalah Allah Taala nak jelaskan kepada kita bahawasanya Allah berkuasa membangkitkan manusia di hari akhirat dengan cara Allah membuktikan dia berkuasa menghidup dan mematikan. Itulah surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat. Dia bertembung dengan Al-Mul yang kita baca tadi kan. Mula-mula kan pembuka surah juzuk 29 pasal Al-Mul kan, pasal kekuasaan Allah. Penutup pun sebenarnya pasal kekuasaan Allah juga. Surah Al-Mursalat, tetapi ia lebih kepada apabila Allah membentangkan dia itu berkuasa, sebenarnya angle besar dia, sudut-sudut pandang besar adalah untuk menjelaskan kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari akhirat. Okey, kita pecahkan ayat dia. 7 ayat yang pertama, Allah menyebut tentang hari kiamat itu pasti akan terjadi. Allah menegaskan dengan Allah menggunakan kaedah sumpah. Tulis dekat situ. Penegasan cara Allah menegaskan, salah satu kaedahnya, Allah menggunakan kaedah bersumpah dalam surah Al-Mursalat. Lepas tu kalau kita baca ayat 7, ayat 7 kita akan jumpa. Allah Ta'ala kata apa? Innama tu'aduna lawaki'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti akan terjadi. Apa dia? Hari kiamat. Okay. Kemudian kita baca kepada pecahan ayat berikutnya. Kita lihat ayat nombor 8 sampai ayat nombor 44. Allah menyebut tentang apakah kedahsyatan mula-mula nak jadi kiamat ni, apa yang akan berlaku. Lepas tu kiamat dah berlaku, Allah tak ada cerita dekat kiamat tu macam mana keadaan orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham dari dua kat situ. Mula-mula Allah tak ada cerita tentang macam mana permulaan kiamat dia berlaku. Langit terbelah, bintang-bintang, gunung ganang macam tu. Lepas tu Allah sebut kepada, Allah paparkan keadaan orang yang mendustakan kiamat tu macam mana, dan satu lagi Allah ceritakan tentang orang beriman ni pula macam mana. Okey. Dalam surah Al-Mursalat ni kita akan jumpa perkataan ni banyak, 10 kali. Allah mengulang perkataan wailun yawma idzil lil mukadzibin. Allah ulang sebanyak 10 kali. Maksud dia apa? Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan kebenaran. Mendustakan kiamat, mendustakan Rasul. Allah sebut 10 kali. 10 tu kat mana? Ayat 15 ada, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47, 49. Kalau saya silap, tolong betulkan. 10 kali. Cukup tak? 2, 4, 6, 8, 10. Maknanya diulang 10 kali tu maksudnya memang ada yang memang tak percaya tentang hari yang Allah janjikan tu. Diulang sebanyak dengan Allah menyebut kecelakaan wailun ni dia adalah doa. Dia adalah doa yang berbentuk kebinasaan. Nanti kita akan baca dekat surah Al-Mutaffifin dan kita akan belajar dekat surah Al-Humadzah, wailul likulli humadatil lumadzah. Ada ulama mengatakan wailun ni adalah neraka wail. Wallahu taala alam, tapi yang wailun ini memang dia adalah doa berbentuk kebinasaan. Kepada siapa ni? Kepada orang yang mendustakan. Yauma idzin tu merujuk kepada apa? Pada hari itu. Hari apa yauma idzin tu? Itu yang Allah bersumpah tadi pada ayat nombor 7 permulaan tadi tu. Okey, dan penutup surah Al-Mursalat 45 dan 50, Allah Taala memberi ancaman keras kepada orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau kita baca dekat ayat 45 sampai 50 ni, Allah Taala kata apa? Tak apa. Biarlah engkau nak bersenang lenang,
kau buat. Kalau kita baca pada ayat nombor ni kan 45 sampai 50 kan. Jadi kalau kita baca pada ayat nombor 46, kita buka Al-Quran, kita dah tahu sinopsis dia kan. Pada tajuk besar dia, buka pula pada ayat berayat. Baca ayat 46 tu, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa. Allah Ta'ala kata, Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Allah Ta'ala kata, makalah dan bersenang-senanglah kamu di dunia yang sementara ni. Sesungguhnya kamu ni adalah orang yang berdosa, kata Allah. Patut Allah ancam dengan, Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, macam mana mereka ni? Allah Ta'ala kata, Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Allah Ta'ala, apabila Allah perintahkan mereka rukuk, mereka tidak mahu rukuk. Lepas tu Allah ulang dengan wailul yawma idzil lil mukadzibin. Sampailah ayat nombor 50 surah Al-Mursalat. Kesimpulan dia kesimpulannya surah 11 surah juzuk Tabaraka, juzuk 29 ni dia surah Makkiyah kan. Maka dia memberikan penekanan kepada al-aqaid, kepada akidah, kepada iman. Jadi moga-moga kita semua setiap kali kita belajar, kita macam duk fikir kiamat, minda kita duk fikir akhirat. Sebab kita orang beriman, tapi iman kita belum mantap lagi. Jadi kita bila kita belajar lagi mantap. Jadi kita duk fikir kiamat saja. Sebab kita jumpa dalam sinopsis banyak pasal kiamat. Jadi apabila kita tahu kiamat, itu yang kita akan ambil kesempatan kalau masih hidup. Untuk fikir nanti kiamat nak bawa apa, nak bawa bekalan apa, nak bertemu dengan Allah nanti nak apa. Jadi itulah fungsi kita faham Al-Quranul Karim. Oleh yang demikian, siapa nak faham Quran lagi, dia kena belajarlah tema kiamat tu. Belajar. Okey, moga-moga kita dapat banyak manfaat. Okey, kita berhenti di sini. InsyaAllah malam besok, malam yang ke-30. Merupakan malam yang tarawih yang terakhir kan. Ya kot. Yalah. Malam yang ke-30 kita akan masuk kepada juzuk yang ke-30 suratul Naba. Okey, dalam suratul An-Naba. Ada yang tanya soalan ke tu? Cak. Dia tanya soalan ke apa? Betul. Okey, ada kongsi soalan. Jazakumullahu khairan katsira. Ada yang kata, Ustaz, macam roller coaster. Allahuakbar. Minta maaf ya. Minta maaf. Sebab nak kejar surah kan. Tapi tak apa, ada nota ni. Lepas tu siapa yang terlepas ataupun macam dia tak dapat nak catch up. Sebab tu kita ada buat rakaman. Ya, nanti tolong dengar balik rakaman. Telah akan di-upload kalau macam malam ni juzuk 29, 24 jam. InsyaAllah dah di-upload di YouTube. Jadi sebar-sebarkan kepada kawan-kawan. Kalau siapa yang terlepas kan, ada masa kita sakit perut, tak sempat nak dengar ataupun terlepas, nanti tengok balik dekat YouTube. Tapi mudah dia dapat nota, tengok je balik. Okey, nanti dia membantu untuk sesi pengulangan. Jadi saya berhenti di sini, insya-Allah kita jumpa lagi nanti pada malam yang berikutnya. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, yang Allah kasih sekalian. Kita bertemu besok. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.